warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, muka surat yang ke-30, nasihat yang ke-13, kitab ataupun buku Ayyuhal Walad, iaitu yang bertajuk Wahai Anakku yang Tercinta. Kita telah pun sampai ke muka surat yang ke-30, iaitu nasihat yang ke-13. Baik, qala al-musannifu rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Nasihat yang ke-13, iaitu 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Okey, baik. Dia nak cerita tentang 4 sifat. Okey, 4 sifat, itu 4 perkara yang perlu ada bagi seorang yang dinamakan sebagai salik. Kalau tanya soalan siapa kita, okey, maka kita ni ada 2. Yang pertama, kita ni dipanggil murid. Sebab tu keluar kalimah murid ni dipinjam oleh bahasa Melayu, iaitu murid. Okey, murid. Kita terjemahkan murid ni dengan pelajar. Baik, sebenarnya kalimah murid ni hanya digunakan pada ilmu tasawuf saja. Okey, tasawuf. Selain daripada murid, digunakan juga perkataan salik. Okey, salik. Apa dia salik ni? Okey, salik ni kalau murid ni kita katakan orang yang menginginkan, berkehendak, orang yang berkehendak. Salik ni orang yang menempuh jalan. Okey, salik ni maksudnya jalan ataupun pejalan. Berjalan ni apa? Kita adalah orang yang berjalan juga. Pejalan tu orang yang berjalan. So murid ni apa? Orang yang, iaitu orang yang nak pergi ke akhirat. Berjalan ni jalan ke mana ni? Sama juga jalan ke akhirat juga. Okey, baik. So dia kata siapa yang nak cari akhirat? So murid ni orang yang nak tuntut akhirat. Kami ni nak cari redha Allah, kami nak cari akhirat yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan jannatun tajri min tahtihal anhar. Kemudian mereka ni dipanggil sebagai salik. Okey, kita ni ada dua benda ni. Yang pertama, kita ni murid, kita nakkan akhirat. Yang kedua, kita juga salik. Salik ni sedang berada di atas jalan. Semua orang berada di atas jalan. Cumanya jalan itu boleh sampai ke tak boleh sampai. Baik, jadi para ulama tasawuf dia kaji, kalau orang yang nak sampai, katakan daripada Melaka dia nak pergi ke KL, dia mesti kena ada beberapa persiapan dia. Okey, maka begitu juga orang yang nak pergi ke akhirat, dia mesti kena ada persiapan dia. Baik, sekarang ni kita nak pergi ke KL, persiapan pertama kena ada kenderaan. Baik, kenderaan dia kenderaan apa? Saya ada motorbot tak boleh pergi lah cik. Dia nak pergi KL ni bukan nak lalu kot laut. Okey, so kena naik kereta, kena naik bas, kena naik basikal, kena naik motor. Sebab tu di sana Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia telah berkata kepada orang-orang yang mencari akhirat ni. Apa kata dia? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu mengharapkan kejayaan tetapi tak ikut jalannya. Okey, kamu nakkan kejayaan akhirat, semua orang tanya je lah siapa pun, macam mana Pak Cik, Pak Haji, macam mana rasa-rasa syurga yang bilik ke berapa nak booking ni. Cadangnya nak booking hak tinggi sekali lah. Okey, tinggi sekali yang mana? Syurga Firdaus lah ustaz, takkan nak minta hak paling koman. Hotel pun nak bilik yang paling best, ini kan pula kat dalam syurga. Baik, nak minta hak paling tinggi tapi tak ikut jalan yang boleh sampai ke tempat tu tadi, maka apa guna? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kapal tidak akan berlayar, tidak akan berjalan di atas daratan. Kapal lalu kot laut, tapi engkau lalu kot darat. Maka kena kenderaan yang betul, yang tepat, kena ikut laluan yang betul dan tepat.
kemudian kena buat persiapan yang betul dan tepat, maka barulah kita akan sampai ke destinasi kita. Kerana kesemua kita ni adalah salikun, orang yang sedang berjalan. Kenapa kita katakan kita ni orang yang sedang berjalan? Atas beberapa sebab. Ada kalau kita tiap-tiap tahun kita akan sambut birthday kita. Berapa dah umur makcik? 70 tahun. Ni yang birthday yang keberapa ni? 70 tahun. Oh, patutlah 70 batang lilin. Tiup sampai tercabut gigi palsu tu. Okey, baik. Bila sambut, seronoklah sambut birthday. Sebab tu saya kata kalau sambut birthday tu jangan seronok sangat. Kenapa? Kalau orang yang berjalan dan kita sedang berjalan, menunjukkan kita makin hampir kepada destinasi yang terakhir. Destinasi terakhir kita makin menghampiri kerana kita sedang berjalan. Maka kita nak tamatkan perjalanan kita dalam keadaan yang baik. Sepatutnya makin dekat kita makin gerun, makin gerun, makin gerun dan makin takut. Bukan makin seronok, melainkan orang yang dipenuhi segala amalnya dengan amalan kebaikan. Baik, wahai anakku yang tercinta. Baik, wahai anakku yang tercinta, saya suka orang Arab pada beberapa sebab. Yang pertama, bahasanya bahasa yang indah-indah walaupun dia bercakap bahasa pasar. Baik, contoh kalau seorang bapa dia panggil anaknya, dia akan panggil dengan panggilan ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Baik, kalau anaknya nama Anas dipanggil ya Unais. Kalau nama Najib ya Nujaib. Kalau Amir ya Umair. Kalau Amir ya Umair. Okey, baik. Maka dipanggil dengan panggilan itu menunjukkan perasaan kasih dan sayang ketika mereka memanggil seseorang. Bapa panggil anak, dia panggil ya ibni, ya waladi, ataupun ya contoh anak panggil ayah, dia panggil baba ataupun mama, ya baba. Okey, bapa dia akan jawab balik na'am ya baba, ya wahai, digunakan perkataan yang sama, wahai anakku. Maka mereka menggunakan perkataan wahai bila nak memanggil seseorang. Suami panggil isteri, dia akan panggil dengan panggilan ya azizi, ya habibi, ya habibati, ataupun panggilan yang baik. Termasuklah guru memanggil panggilan kepada anak muridnya. Seronok kita bila kita masuk kelas, guru kita panggil kepada kita dengan panggilan ya waladi. Dia kata wahai anakku. Seronok. Bahkan hari ini saya suka, orang Melaka pun suka juga. Dia suka panggil budak-budak dengan nak kan, anak. Okey, nak tu kan. Tak pun dia panggil dak. Dak mana? Dak ayu. Mana Sungai Petak tu? Okey, baik. Baik, dak ataupun anak. Orang Melaka tak panggil anak. Orang Melaka, orang Kedah dia panggil awang. Okey, awang oi. Awang oi kat ujung tu, awang oi. Ataupun dia panggil dengan panggilan mat. Orang Arab, wahai anakku. Digunakan perkataan wahai. Wahai anakku yang tercinta. Baik. Bayangkan seorang suami balik ke rumah, wahai isteriku yang tercinta, apakah menu kita pada hari ini? Allahu Akbar. Jangankan kata kari, nak apa pun dia bagi. Nak chicken chop pun dia boleh buat. Kalau itu, kalau panggil macam tu. Ini tak, PA. Masa apa? Ya Allah, panggil PA hanya dulu, bukan main lagi. Sekarang dah tinggal PA aja nama. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Wajib ke atas orang yang salikin, iaitu golongan orang-orang yang mencari jalan akhirat, yang sedang berjalan menuju ke akhirat, bahawa ia menyempurnakan 4 macam sifat-sifat. So, betul ke ni nak pergi akhirat semua kita ni? Betul. Apa persiapan? Yelek, tak ada persiapan. Macam mana nak pergi ke akhirat kalau tak ada persiapan? Berapa dah umur? 60. Bila nak bersiapnya? Siap gitu-gitu je lah ustaz. Tak boleh lah gitu-gitu. Nak pergi KL bukan main lagi, rambut belah tepi. Okey, tiba-tiba nak pergi ke akhirat, tak ada persediaan. Kalaulah dalam bab dunia ni kita nak buat sesuatu benda, kita penuh persediaan. Nak sambut menantu dalam keluarga, 1 tahun sebelum tu dah pergi tempah dewan. Bagaimana dengan orang yang nak bertemu Allah? Apakah persiapan kita yang kita telah siapkan? Maka dia kata 4 sifat ni, persediaan yang perlu dia buat. Yang pertama adalah i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maknanya apa di sini? Akidah kita mestilah akidah yang benar. Sebab itulah kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah fi akhiri, ataupun man akhiru kalamuhu la ilaha illallah, siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga.
Sebenarnya hadis ini hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Muaz, kalau aku telah menunggang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk depan, baginda duduk kat belakang. Nabi panggil aku, ya Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Wahai Muaz. Muaz jawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Okey, aku jawab panggilanmu ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi panggil lagi, ya Muaz. Muaz jawab lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku jawab panggilan kau. Nabi panggil lagi, ya Muaz. 3 kali Nabi panggil. Nabi pun kata, siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kata Muaz bin Jabal, dia pun terfikir. Dia kata, ya Rasulullah, excitednya Muaz ni bila dapat satu anak kunci syurga. Siapa sebut la ilaha illallah, dia dah boleh masuk syurga. Seronoklah si Muaz. Dia kata, akhbirun nas ya Rasulullah, boleh tak aku ceritakan pada semua orang tentang tip ini untuk nak masuk syurga ni dengan menyebut la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, jangan. Pasal apa Nabi kata jangan? Nabi takut ada orang yang ambil shortcut, jalan-jalan juga, tapi jangan pilih jalan shortcut. Bukan hanya sekadar dengan sebut la ilaha illallah terus dapat masuk syurga, tidak. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, dia kata, miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga itu adalah la ilaha illallah. Tapi anak kunci, ada anak kunci belum boleh buka syurga. Belum boleh buka. Habis itu macam mana nak buka syurga ni? Maka kunci memerlukan gigi kunci. Okey, setiap kunci memerlukan gigi kunci. Apa dia gigi kunci? Gigi kunci itu adalah amalan-amalan yang selaras dengan la ilaha illallah tu tadi. Maka tak hanya sekadar beriman pada Allah, beriman. Okey, sekarang sebutkan rukun rukun iman. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, keluhuran perlembagaan. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Jahannam, kita kata. Baik, bukan maksud dihafal, tapi dihayati, difahami dan dijadikan sebagai i'tiqad dan pegangan kita. Baik, maka makna kalimah la ilaha illallah itu pada i'tiqad, pada pegangannya. Tidak ada sesuatu benda pun yang paling berkuasa, tidak ada sesuatu benda pun yang boleh memberi bekas kepada aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya pada i'tiqad dia, pada perkataan mulut dia katakan tak ada Tuhan melainkan Allah. Hatinya juga sama, kata tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tak ada Tuhan yang aku pohon pertolongan melainkan Allah, tak ada yang lain. Summastaqamu, kemudian dia tetap berada dengan i'tiqad tersebut saat ketika mana dia nak meninggal. Waktu saat ketika dia nak meninggal ni, Allah akan datangkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka datang malaikat yang ramai. Rupa-rupanya orang yang nak meninggal dunia ni malaikat main ramai. Malaikat mana yang datang selain daripada malaikat maut? Akan datang malaikat rahmat, akan datang malaikat azab kalau seorang pendosa, dan akan datang juga malaikat-malaikat yang bawa catatan yang lain, bertemu dengan orang yang nak mati. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, Allah datangkan para malaikat pada waktu tersebut. Kemudian apa kata malaikat tersebut? La taqafu wa la tahzanu, wahai kamu yang nak mati, jangan takut dengan kematian ini. Jangan takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, jangan bersedih di atas apa yang kau nak tinggalkan. Anak, isteri, sahabat handai semua, jangan bimbang dan jangan rasa sedih. Allah perintahkan pada malaikat, Allah kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunjukkan kepada orang yang nak mati ini syurga yang sedang menanti dia, janji kami yang sedang menanti dia. Malaikat pun bukakan skrin, bukakan hijab. Waktu tu dah mati belum? Belum mati. Nyawa-nyawa ikan dekat-dekat nak mati. Baik, ketika tu dibukakan pintu hijab, maka dia pun nampak tempat yang dia nak pergi pada waktu tersebut. Bila dia nampak tempat yang nak pergi, sebab tu ada orang meninggal, muka macam bersih, muka macam tersenyum, orang meninggal dalam keadaan yang sempurna, seronok, sebab dia dah nampak tempat. Saya ingat saya ada seorang tok guru di Kelantan, saya lupa dah nama dia. Dekat-dekat di tarikh kewafatan, hari dia nak meninggal tu, orang datang ziarah ramai. Waktu tu dah razak dah. Dia pun cakap, dia kata tok ayah ni dah tak lama dah. Dia kata bas dah datang, dia kata dia orang dah datang duk beratur dah kat jalan ni, datang nak sambut. Dia kata korang ni tunggu masa saja. Dia kata banyak kalah masoleh, banyak selawat begitu begini, dia pesankan pada anak murid dia. So seolah-olah dia dah nampak dah. Okey, bapak saya sebelum meninggal, pagi besoknya, awal pagi dia nak meninggal, malam tu pukul 1, pukul 2, mak saya kata nak balik.
Dia cakap dekat mak saya jangan balik. Dia kata dah tak lama dah pun, sekejap saja lagi. So seolah-olah mereka dah tahu. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, macam mana doktor dia boleh tahu seorang pasien ni dah tak boleh buat apa-apa lagi, dia kata bawa balik ke rumah, tunggu saja. Bawa balik ke rumah, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab waktu tu masuk ubat tendang balik tak masuk. Masuk air pun dah tak boleh masuk. Sama sebagaimana orang yang nak mati ni, tiba-tiba dia bagi tahu pada kita, dia kata nak makan roti canai. Nak mati pun teringin nak makan roti canai. Roti canai mana ni? Roti canai kayu arang. Okey, baik. Kita pun pilih beli roti canai kayu arang. Tak kat atas bibir mulut makan tak? Tak makan. Waktu tu malaikat dah ada. Waktu dia minta nak minum air, nak makan ni, malaikat tu akan kata kepada dia, minta maaf lah Kak PA. Saya dah cek dah dalam buku jadual ni. Dalam buku jadual ni dia tulis jadual terakhir Kak PA punya 2 hari lepas saja. Itu pun jarum cucu. Okey, baik. Lain daripada tu jangan kata ni setitis air pun dah tak ada. Buku rezeki dah pun habis. Dah pun tamat, sebab tu tuang air masuk dalam mulut pun air tu meleleh balik keluar. Sebab dah tak ada rezeki. So ni malaikat-malaikat yang datang. Dan malaikat, kalau orang yang baik, Allah akan tunjukkan pada mereka wa absyiru bil jannah. Tunjukkan pada dia syurga. Sebab tu rasa seronok. So waktu tu dia takkan takut lagi. Baik, maka begitulah keadaannya. Siapa yang i'tiqad yang betul, nescaya dia akan dapat selamat saat ketika mana dia nak mati. Bahkan dia akan sampai ke akhirat dalam keadaan selamat sejahtera. Baik, so i'tiqad itu adalah pegangan kita tentang bab berkaitan tentang kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada hari akhirat, tidak goyah sedikit pun. Baik, macam mana supaya kita berpegang dengan akidah dan i'tiqad yang benar? Belajar tauhid, supaya tidak terbatal syahadah kita. Kemudiannya juga kita mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan awas daripada perkara-perkara bid'ah. Bid'ah ni apa? Kita mengada-ngadakan dalam bab perkara-perkara agama ni yang tidak mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah, yang kita tak sama dengan apa yang orang lain buat, tidak mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Takut kita meninggal dalam keadaan tidak termasuk di antara orang yang sampai ke destinasi tersebut. Maka apa doa yang perlu kita buat selain daripada belajar ikut akidah yang benar, ikuti sunnah Nabi SAW ni? Apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh berdoa kepada Allah. Doa apa kita nak baca? Allahumma barik lana fima razaqtana. Okey, itu doa makan. Habis doa apa nak baca ni? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa makna Rabbana la tuzigh qulubana? Kalau tak baca saja tak ada feel, pasal kita tak faham. Apa maksud Rabbana la tuzigh qulubana ni? Ya Allah, jangan dipesongkan hati kami. Hati ni dah tetap, dah yakin lah, tapi waktu nak mati ni tiba-tiba datang dahaga kita cakap nak air, orang kiri kanan tak dengar pun, kita rasa macam kita cakap, tapi dia orang tak nampak. Sekarang kita sedang berkomunikasi dengan para malaikat yang bertugas di barzakh tu, dah mula datang. Baik, kita kata nak minum air, dahaga ni ayah nak minum air, anak sebelah tak dengar pun. Okey, baik. Kemudian apa berlaku pada waktu tersebut? Maka malaikat tadi dia akan datang dan berkomunikasi dengan kita. Kalau malaikat, tapi ditakuti juga yang datang dekat-dekat dengan nak mati ni adalah para syaitan-syaitan. Inilah peluang kali terakhir kami nak sesatkan manusia ini. Syaitan akan datang menyerupai ahli keluarga kita. Di antaranya ibu ayah kita, di antaranya mungkin adik-beradik, saudara mara, anak pinak kita. Bapa kita datang, mak kita datang. Oh, apa namanya, mat, oi, kesian kau dah nak mati dah ni. Okey, kau dah nak minum air, okey, kau dah ambil air ni. Tapi aku nak bagi kat engkau, boleh dengan satu syarat. Syarat apa? Kau sebutkan tiada Tuhan yang disembah melainkan aku, kata si setan tu. Kita pun kata janji boleh minum air. Dia tunjuk pula cendol sokam. Okey, Allahu Akbar. Waktu tu terus ucap, habislah. Akhirnya setan kata aku suruh dia cakap, dia yang cakap, aku tak paksa pun. Okey, sebab tu kita doa, ya Allah jangan diselewengkan hati-hati kami setelah kami diberikan petunjuk. Juga doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Itu di antara doa yang kita boleh baca. Baik, yang kedua, sifat yang kedua perlu ada selain daripada i'tiqad yang benar, iaitu bertaubat dengan taubat nasuha.
sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukan. Perbanyakkan taubat. Okey. Orang yang nak pergi akhirat ni kena memperbanyakkan taubat. Macam mana ustaz, ada orang hantar mesej saya, ustaz, saya nak bertaubat daripada dosa. Ada satu kali saya kuliah maghrib ataupun kuliah subuh di satu masjid lah di Melaka ni, cerita pasal neraka. Ada seorang hamba Allah ni, saya ingat saya usia dah mungkin penghujung 50-an, dekat-dekat nak pencen dah. Habis tu dia datang jumpa, dia kata, ustaz, ada hal nak cakap sikit dengan ustaz secara personal. Saya kata okeylah, mari kita duduk kat tepi ni. Dia pun mula nak cakap, okey ustaz, macam ni cerita dia. Baru saja nak cakap nangis. Baru saja nak cakap nangis. Saya kata tak apa, tenang dulu. Pakcik ataupun abang nak cerita apa. Dia kata macam ni, ustaz, saya buat dosa banyak sungguh-sungguh ustaz. Saya kata pakcik macam ni lah. Okey, saya nak cerita, pakcik buat dosa, pakcik jangan cerita dekat saya. Saya pun tak mau dengar pun apa yang pakcik buat. Pakcik pun tak payah cerita dekat saya pun. Okey, baik. Saya pun dah banyak dosa ni, pakcik tambah cerita dekat saya pun pening kepala lagi. Okey. So apa nak buat? Pakcik cukup dengan bertaubat, tapi tak nak pohon panduan macam mana pakcik nak buat. Tahu apa kerja dia? Dia buat kerja, dia jadi driver tu, kasbok tu. Driver lori kasbok tu. Dia duk hantar, dia kata satu Melaka ni semua kedai-kedai yang jual kasbok tu dialah yang hantar. Mula kerja daripada zaman bujang sampai dekat nak pencen. Dia kata daripada duit tu dia besarkan rumah dia besarkan keluarga dia bagi makan dekat anak bini dia, dalam keadaan anak bini dia tak tahu dia kerja apa. So dia kata dia rasa bersalah yang teramat sangat. Bila dah sampai sekarang, saya rasa bersalah ustaz, kerana saya buat dosa, iaitu benda yang Allah murka, iaitu jual Arab. Apa sekarang yang saya boleh buat? Saya kata, apa yang Pak Haji dah buat? Maksudnya, dah rasa bersalah macam tu, Pak Haji buat apa? Dia kata, ustaz, Allah cabut satu nikmat dekat saya ni, saya tak boleh tidur malam. So apa saya buat? Dia kata, tiap-tiap malam saya akan solat sunat taubat dan saya bertaubat pada Allah pada tiap-tiap malam. Saya kata, subhanallah, Pak Haji buat dosa, Pak Haji bertaubat. Kami ni buat dosa, tak taubat-taubat. Pak Haji dengan kami ni silap-silap, Pak Haji lebih mulia lagi daripada kami. Ya, dia buat dosa, tapi kalau dah tiap-tiap hari dia bertaubat pada Allah, at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa ni seumpama orang yang tak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tak ada dosa. Ya, dia bertaubat berkali-kali. Satu bisikan setan yang ramai di antara kita yang kadang-kala jadi terkesan ataupun terpengaruh dengan bisikan setan tu tadi. Setan bisik dekat kita, dia kata kau taubat, kemudian buat balik, taubat buat balik, kau ni main-main. Kau tak ada taubat lah kalau macam kau. Kayaknya betul juga, dia kata. Nantilah, aku buat dulu, last kali nanti baru aku taubat. Akhirnya, setan tepuk tangan. Sebenarnya kalau siapa yang menangguh-nangguhkan taubat dengan alasan tak nak mempermainkan taubat tu tadi, akhirnya dia sentiasa duduk dalam dosa, dengan tanpa bertaubat dia telah mengikuti jalan setan. Kenapa? Kerana taubat ini adalah perintah dan hukum taubat adalah wajib. Wajib pada siapa? Wajib kepada dua. Yang pertama sekali, wajib pada setiap orang Islam ni wajib bertaubat kerana Allah perintahkan taubat. Dan yang kedua, wajib kepada orang-orang yang melakukan dosa untuk bertaubat. Baik, habis tu ustaz, saya ni minta maaf cakap, bukan nak sombong, bukan nak riak. Start daripada saya pencen, ustaz, saya memang tak ada buat dosa apa-apa dah. Saya suci bersih macam baby baru lahir. Apa kita nak kata kalau ada orang cakap macam tu? Adakah orang macam tu? Ada, mungkin dia rasa macam tu. Dia kata, alhamdulillah ustaz, habis pencen saya duduk datang rumah ngaji, tiap hari mengaji, siang malam duduk ngaji. Okey, baik. So, tak ada dosa lah saya. Siapa kata? Sebab tu, apa tujuan fungsi taubat tu sebenarnya? Fungsi taubat yang pertama penghapus dosa, dan yang kedua sebagai tanda kesyukuran kepada kita kepada Allah. Baik, kenapa? Contohnya, sekarang ni kita nak masuk ke toilet. Okey, bila nak masuk ke toilet, apa kita baca nak masuk toilet? Doa nak masuk toilet. Allahumma barik lana ya. Okey, baik. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku pohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada setan jantan dan setan betina. Baik, okeylah nak masuk toilet. Masuk toilet, keluar daripada toilet, apa kita baca? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hada. Okey, itu satu. Ada satu lagi, ghufranaka.
Ghufranaka. Apa makna ghufranak? Ghufranaka ni waktu keluar tanda. Apa maksud ghufranak? Keampunanmu ya Allah. Apa kaitan masuk tandas keluar minta ampun dekat Allah? Ada orang dia tak belajar tapi dia nak jawab cara logik. Dia kata kita keluar kita minta ampun pada Allah lah. Kenapa? Sebab masuk toilet tak boleh berzikir. Maka keluar toilet baru boleh berzikir. So kita minta ampun lah kat Allah sebab tak boleh berzikir kat dalam toilet. Macam kau rajin zikir sangat dalam toilet kau nak zikir. Satu. Yang kedua, habis tu kalau dah kata dalam toilet tak boleh zikir, keluar baru boleh zikir, kenapa kau tak keluar-keluar daripada toilet terus? Takbir, Allahu Akbar, keluar daripada toilet. Kenapa dia sebut ghufranaka? Baik, Imam Nawawi dia dah jawab bab ni. Dia kata tujuan kamu sebut keampunanmu, pohon ampun pada Allah ketika keluar daripada toilet kerana nikmat Allah bagi. Kita dah confuse lagi. Kenapa bila dapat nikmat nak kena pohon ampun pula? Okey, soalannya kepada kita hari ni yang dapat banyak nikmat, boleh tak kita nak bayar balik kepada Allah dengan nikmat yang kita dapat tadi? Tak boleh, tak terbayar. Yang kena buat pun bayar tak habis lagi. Ini kan pula yang lain-lain bab nikmat ni. Maka nikmat Allah ni untuk kita syukuri dengan jalan ketaatan. Baik, bila mana kita katakan kita nak bayar balik apa yang Allah bagi dalam bentuk ketaatan, boleh bayar? Tak terbayar. Orang maknanya kita dengan Allah ni berhutang tak? Kita berhutang lah. Bila berhutang, orang yang bila diberikan pada kita pinjaman tak mampu nak bayar balik, nak ucap terima kasih ke nak minta, nak cakap I am sorry, tak boleh nak bayar sepenuhnya. Baik, takkan ucap terima kasih Pak Haji bagi saya hutang RM100 hari tu. Okey, baik. So terima kasihlah bagi saya hutang tapi saya tak boleh bayar. Kau ulang balik, terima kasih bagi saya hutang. Bukan kau kena bayar ni. Ya, saya tak boleh bayar lagi pun. So terima kasih je lah sebab bagi hutang. Banyak cantik kau punya muka. Aku bagi kau hutang, kau tak boleh bayar, kau cakap terima kasih. Patutnya nak ucap apa? Minta maaf, saya tak boleh bayar lagi. Maka begitulah maksudnya, simboliknya kalimah taubat ini. Kerana kita tak mampu pun buat semua benda yang Allah suruh, maka atas sebab itu pohonlah keampunan pada Allah. So umpama kita ada dua orang anak, satu nama Mak, satu lagi nama Pi'ah. Baik, tiap-tiap pagi si Mak ni datang, si Pi'ah pun datang salam tangan kita. Okey, ayah nak pergi sekolah dulu. Assalamualaikum ayah. Okey, kita pun cakap nah duit sekolah kau ni, bekal kau, belajar rajin-rajin. Dia pun bye-bye naik bas. Anak kita si Pi'ah ni pula datang cium tangan kita, dia kata ayah makasih. Dan ayah yang keduanya pula cik nak minta maaf. Pasal apa cik nak minta maaf ni? Yalah ayah iron baju, mak kau tak buat apa. Okey, ayah kau iron baju, ayah kau lah, ayah lah yang buat sarapan, ayah bagi duit sekolah, ayah buat tu, ayah buat ni. Jadi saya tak mampu nak bayar balik jasa baik ayah, saya minta maaf banyak-banyak ke ayah. Di antara dua orang anak ni, anak yang ucap terima kasih dengan anak yang minta maaf, anak ucap terima kasih pun okey lah. Tapi anak yang minta maaf ni lagi memberikan kesan pada hati kita, Masya Allah baiknya anakku ni. Maka begitulah dengan kita. Sebab tu orang yang sentiasa beristighfar, dia dapat banyak benda. Apa dia dapat? Maksud taubat ni termasuklah istighfar. Nabi Nuh alaihi salam bila dia tengok kaum dia ni dah melampau, dia bagi nasihat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Baik. Kata dia, aku telah berkata kepada kaum aku yang telah melampaui batas ni, banyakkan istighfar, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kalau kamu bertaubat pada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan ampunkan dosa kalian. Satu. Yang kedua, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan rahmat daripada langit. Allah sayang pada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bukankah Allah sendiri kata sesungguhnya Allah amat kasih pada orang yang bertaubat dan Allah amat kasih kepada orang yang bersihkan diri daripada taubat tu tadi. Allah sendiri sebut aku kasih dan aku sayang. Maka Allah yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan rahmat daripada langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan harta kepada mereka. Rezeki dia murah orang yang bertaubat pada Allah ni. Wa banin, Allah akan berikan juga kepada mereka anak pinak yang berjasa, anak pinak yang baik. Wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan juga kepada mereka kebun-kebun yang mengeluarkan hasil. Maknanya apa pekerjaan yang dia buat, dia akan dapat untung. Wa yaj'al lakum anhara, Allah datangkan sumber air. Maksud sumber air ni sumber kebaikan yang amat banyak daripada bumi, daripada atas. Semuanya datang kepada manusia yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kita perlu sangat-sangat memperbanyakkan taubat. Bukan soal buat dosa ataupun tak buat,
Tapi selain daripada tersebut, kerana taubat itu mendatangkan rahmat, taubat itu akan menjadikan Allah redha. Tidak ada yang akan taubat tu, sebab tu dia kata taubat tu adalah penghasilan daripada taubat adalah rahmat Allah. Tahu tak, taubat kita ni memberi efek pada sekitaran kita. Siapa buka ada satu surah apa cerita pasal taubat? Surah apa cerita pasal taubat? Surah Taubah Taubah. Okey, lain lagi ada surah lain lagi. Perasan tak ada surah Taubah satu, ada surah yang kedua dia panggil surah Ghafir. Okey, surah Ghafir. Surah Taubat cerita pasal taubat, surah Ghafir cerita Allah yang Maha memberi keampunan. Okey, surah Ghafir. Dalam surah Ghafir ni menariknya ada dia cerita tentang satu topik. Dalam muka surat pertama dan sambungan muka surat yang kedua tu, surah Ghafir ni Allah cerita pasal apa? Allah cerita berkaitan tentang malaikat dan doa malaikat kepada para pentaubat. Okey, pentaubat ke penaubat? Pentaubat lah. Okey, baik. Apa Allah kata? Allah sebut di dalam Al-Quran, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu. Baik, sesungguhnya malaikat, kerja malaikat yang sentiasa bertawaf di arsy di atas sana ni, dia bertawaf. Sambil bertawaf ni mereka yusabbihuna, mereka mengucapkan tasbih, wa bihamdi rabbihim, mereka juga mengucapkan tahmid. Kemudiannya pula mereka mengucapkan dan beriman kepada Allah, dan mereka memohon keampunan. 4 benda yang disebut oleh malaikat tu sambil bertawaf. Kat mana ni? Dekat arsy. Baik. Kemudian apa kata? Doa. Sambil mereka berdoa, 5 mereka berdoa. Kepada siapa mereka berdoa? Kata malaikat ni sambil bertawaf ni, Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan yang kami sedang bertawaf ni, sesungguhnya rahmat engkau ni meliputi segala-galanya. Okey, rahmat engkau ni meliputi semua benda akan terkena dengan rahmatmu ya Allah. Maka disebut oleh malaikat sedang tawaf tu, faghfir lil ladzina tabu, ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat. So apa maksudnya? Maknanya seorang hamba Allah ni, walaupun dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat Bukit Beruang, dia duduk dekat Bukit Katil, kat mana Kampung Cincin, kat mana lagi kampung, mana kampung dalam sekalipun, waktu dia sebut ya Allah aku bertaubat pada engkau, siapa yang akan sambut pada waktu tersebut? Malaikat yang di arah ni dia akan sambut. Apa kata dia? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Tuhan, dia kata, berikanlah pengampunan ni kepada orang yang bertaubat kepadamu ni, dan mereka yang mengikuti jalanmu. Orang yang bertaubat waktu yang sama dia ikut salib, dia ikut jalan yang engkau telah tetapkan. Wa man salaha min abaihim, dan ya Allah berikan juga keampunan kepada ibu ayah mereka, wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, dan zuriat mereka. Efek seorang yang bertaubat ni kesannya ke atas dan ke bawah. Ke atas ni kesan kepada siapa? Mak bapak kita. Mak bapak kita tak taubat pun, tapi taubat anak menyebabkan asbab Allah menerima taubat mak ayah. Taubat anak ni menjadikan asbab Allah menerima taubat pasangan hidup kita dan juga zuriat kita. Kalau siapa pernah baca, di sana ada 2 hadis yang sahih cerita tentang manusia terkejut masuk syurga. Ada orang dia terkejut, kenapa dia masuk syurga? Dia katakan pada dia, engkau masuk syurga dengan kebaikan bapa engkau. Masuk syurga dengan kebaikan bapa yang mendoakan tu tadi, dapat dekat anak. Syarat anak mesti kena ada iman. Baik, yang kedua, masuk syurga bapa disebabkan anaknya yang sentiasa bertaubat dapat dekat bapa tu tadi. Sebab tu kita kata, rugilah siapa yang tidak bertaubat, kerana kesan taubat tadi tu kesan yang amat besar. Sebab tu nanti kita akan masuk dalam kitab Penawar Hati ni, ada satu tajuk yang khusus berkaitan tentang taubat. Baik, so bertaubat dengan taubat nasuha sampaikan dia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukan. Taubat ni dia ada syarat dia. Okey, apa syarat taubat? Baik, inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Aku akan menerima taubat. Aku akan memberikan keampunan kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Bila bertaubat, dia mesti beriman kepada Allah, dia mesti beramal dengan amal kebaikan selepas taubat. Tapi di sana para
ulama telah meletakkan syarat. Syarat yang pertama taubat adalah an-nadmu. Apa dia? Syarat yang pertama taubat, yang kedua an-nadmu. Nadmu ni apa? Menyesal. Asal menyesal. Sebenarnya at-taubatu hiya nadmu. Makna taubat itu sebenarnya adalah menyesal. Bila kita duduk diam-diam, ya Allah menyesalnya aku atas perbuatan, penyesalan itu adalah merupakan pintu kepada taubat. Penyesalan adalah pintu kepada taubat. Yang kedua, berazam, al-azmu alla ya'ud. Berazam untuk dia tidak akan kembali balik kepada dosa yang dia buat. Kalau dia kembali balik, nak buat macam mana? Tapi dia berazam. Dia berazam, dia tak mau lagi kembali balik. Baik, yang ketiga, apa dia buat? Apa dia syarat yang ketiga ni? Syarat taubat yang ketiga. Kalau sekiranya ada hubung kait dengan manusia, hendaklah dipulangkan hak tersebut kepada manusia. Itu di antara beberapa syarat bagi sesiapa yang nak bertaubat kepada Allah. Dalam tu tak sebut pun ustaz kena buat solat sunat taubat 2 rakaat. Tidaklah disyaratkan solat sunat taubat, tetapi di sana para alim ulama kita meletakkan iaitu taubat yang penuh dengan adab tata susilanya, dimulakan dengan 2 rakaat solat, kemudian diangkat tangan dan dipohonlah keampunan kepada Allah dengan sebarang lafaz. Ustaz boleh tak tuliskan lafaz macam mana nak taubat? Sebab saya tak reti macam mana nak ucap taubat. Taubat ni penyesalan, sebutkan tanda penyesalan kita. Ya Allah, saya hamba ni hamba yang leka. Ya Allah, aku banyak buat salah padamu ya Allah. Kalau tak tahu juga sampai nak bertaubat pun tak erti, elok dia bacakan satu doa. Doa apa? Wahai batu belah, batu bertangkup, engkau telah sajalah aku. Itu yang paling senang. Baik. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Dia kata meminta halal daripada semua musuh makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. So ingat, i'tiqad betul settle. Taubat dah settle. Tapi ada benda yang tak selesai. Minta halal, dia panggil istihlal. Minta halal ni apa panggil sebutannya? Istihlal anin nas. Minta halal daripada manusia. Maksudnya ustaz, kena tanda logo JAKIM ke macam mana? Bukan, ni bukan tanda logo halal. Maksud minta halal ini, settlekan masalah kita dengan semua manusia. Contoh macam mana? Baik, pernah dengar tak hadis berkaitan satu hari Nabi SAW ni selesai solat subuh, duduk dengan para sahabat. Nabi SAW ni orang yang suka, kadang dia bercerita, kadang dia akan bercakap, sembang, dia sampaikan sesuatu dalam tempoh masa yang singkat, simple saja. Dia duduk dengan sahabat tu, dia kata, atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapakah orang yang muflis? Sahabat pun Masya Allah, anak murid yang baik, setiap kali ditanya mereka akan respon dan jawab. Qalu, ramai-ramai berkat jawab, al-muflis man laisa lahu dirhamun wala mata'. Orang yang muflis ini orang yang tak ada wang ringgit dan tidak ada harta. Itulah orang yang muflis. Kemudian kata Nabi SAW, muflis itu adalah orang yang syatamu hadza. Syatamu hadza wa qazafa hadza. Orang yang muflis di akhirat ni, makna orang yang muflis itu adalah orang yang kutuk orang tu. Dia kata dekat orang tu, dia hina orang tu, dia mengumpat orang tu, dan dia menuduh orang ini. Baik. Kemudian wa daraba hadza, dia pukul orang tu, wa safaku dima'u hadza, dan dia telah tumpahkan darah orang ni, wa aqadha hadza, dan dia ambil harta orang itu ataupun dia ambil harta orang ni. So maksud orang yang muflis di akhirat ni ada orang yang ada hubungan dengan manusia, iaitu dalam bentuk perkataan yang diucapkan pada manusia, satu. Dan yang kedua, iaitu perbuatan dia kepada manusia. Yang kedua, sama ada mencuri, mengambil, kita katakan, ataupun memukul, menumpahkan darah, menuduh, kesemuanya masuk dalam benda yang akan dipertanggungjawabkan. Baik, di hari akhirat, ketika manusia berjalan dengan rasa bangga amalan dia yang dia buat, tiba-tiba terdengar satu suara Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, waqifuhum, tahan orang ni, innahum mas'ulun, mereka akan dipertanggungjawabkan. Tahan dia ni, dia akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Siapa? Ada orang lain datang. Datang, dia kata, si Polan dan si Polan, aku nak menuntut bela di atas apa yang dia telah sebutkan kepada aku di dunia dahulu. Tak pasal-pasal. Sebab tu kes kita di dunia takkan selesai sampailah ke akhirat kalau kita tak selesai di dunia. Maka tak takutkah kita? Sebab tu apa sahaja yang ada hubung kait dengan manusia ni, pohon minta halal. Jadikan kebiasaan.
saya minta maaf kenapa tak dicakap lah, kamu cakap lagi susah pula. Yalah, apa benda? Okey, minta maaf, minta halal, minta maaf atas apa kesilapan kita ni, kerana kita tak nak lagi ada efek di akhirat kelak ada orang yang akan minta. Sehingga kata Nabi SAW, dia ambil aqadha min hasanatihi fayudha'u ala mizani. Dia ambil kebaikan kita ni, diletakkan pada orang yang kita aniaya dia tadi di dunia. Baik, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tak ada kebaikan? Dia ambil pula dosa orang yang dia hina, yang dia kata, yang dia aniaya dan dia khianat tu, diletakkan pula dosa itu kepada kita. Akhirnya kita jadi muflis di akhirat kelak. Sebab tu siapa yang nak sampai di akhirat dengan cara yang paling selamat, jangan ada masalah dengan mana-mana manusia, jadilah kita khairun nas, sebaik-baik manusia, man anfa'u linnas, orang yang mendatangkan manfaat kepada orang yang lain. Baik, jom sama balik. Okey, yang keempat, sahabat-sahabat rahimakumullah, mempelajari ilmu syariat untuk engkau dapat menunaikan segala perintah Allah, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Pasal apa kita nak kena belajar? Saya puji bagus siapa yang setelah dia pencen, dia main kuliah. Semua yang main ni semua sedar diri belaka. Tak sedar diri jangan harap nak main. Okey, baik. Semua yang main ni sedar diri. Kenapa soal cerita dapat faham tak faham itu cerita yang kedua, tapi mai belajar dan belajarlah. Kenapa nak belajar? Saya nak tanya sikitlah soalan. Okey, start daripada sebelah sini. Pasal apa datang nak belajar? Nak tahu, saya nak tahu. Okey, baik. Okey, Haji pula? Banyak yang tak tahu. Okey, bagus, sudah diri belakang ni. Okey, baik. Okey, kenapa nak datang belajar? Tak tahu. Pasal tak tahu. Tak tahu kena belajar kan? Betul. Baik. Next, Haji, kenapa datang nak belajar? Banyak yang tak tahu lagi. Okey. Tahu dah? Sama juga tak tahu, ingat tahu dah. Okey, baik, Haji. Allah buka pintu hati saya tu. Okey, Allah buka pintu hati, alhamdulillah, Allah buka hati untuk datang. Okey, Haji. Okey, so kesempatan yang berbaki ni kita nak gunakan dengan sebaik-baiknya. Peluang Allah dah berikan, cuma kita nak ambil ataupun tak. Ada seorang anak murid saya perasan dia, tapi sampai satu hari tu rasa teringin nak tanya pasal rajin. Saya mengajar kuliah maghrib, kemudian saya ada lagi kuliah isyak. Kuliah maghrib dekat Bukit Katil, kemudian saya nak pergi pula kuliah isyak dekat Duyung sana. Saya naik kereta, tiba-tiba terserempak tengah jalan dengan hujan-hujan, dia naik dengan jaket. Sampai saya kat tempat tu, dia dah sampai, dah duduk kat depan sekali. Saya kata subhanallah, dia ni dah 2 kelas dia dah ikut kuliah saya. Saya tanya dia tanya, nak tanya satu soalan boleh? Depan orang ramai sebenarnya. Boleh tak jawab kat saya? Kenapa dia datang kelas tadi kuliah maghrib, sekarang kuliah isyak pula, kemudian tiap-tiap malam dia balik kerja tu kadang tak sempat tukar baju, terus ikut kuliah kita ni. Jadi saya tanya dia kenapa sampai macam tu. Kita tengok dia pun nampak macam kesian. Dia kata ustaz, dia kata no choice, dia kata saya tak ada pilihan lain. Okay, so dia kata dia tak ada pilihan lain. Kenapa dia cakap dia tak ada pilihan lain? Ini saja jalan yang ada, sebab Nabi SAW sebut satu hadis, man salaka siapa yang pilih satu jalan, man salaka tariqan, satu jalan, yaltamisu fihi alman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudahkan jalan baginya ke syurga. So ini di antara jalan-jalan orang yang nak menuju ke syurga ni, maka inilah jalan dia, tidak ada jalan yang lain. Okay, jalan apa? Jalan menuntut ilmu. Biar kita tak nafikan kita amalan tak banyak, sedekah tak banyak, amal ibadat tak banyak, maka sekurang-kurangnya mudah-mudahan dengan memperbanyakkan jalan menuntut ilmu ni, Allah mempermudahkan jalan bagi kita ke syurga. Waktu kami di Syam dulu, ada seorang anak muda, saya ingat saya sebaya dengan saya waktu tu, saya belasan tahun duduk kat sana. Umur saya belasan tahun, 17 tahun saya duduk kat Syria dah. Waktu tu saya ingat saya mungkin berusia 18 ke 19 tahun. Ada seorang anak muda, kuliah subuh ni penuh orang dalam masjid ni untuk kuliah subuh. Kalau nak duduk depan, saya kena datang 2 jam sebelum masuk waktu subuh. Kalau saya datang waktu azan dah berkumandang, saya akan berada di luar masjid. Sebab di sana mereka tak ada istilah masjid dah tak muat, kita perbesarkan masjid, tak ada.
Mana-mana masjid saya tak pernah jumpa orang perbesarkan masjid, minta derma perbesarkan masjid. Hari pertama masjid tu dibina, sampailah besok pun takkan berubah saiz masjidnya. Dia orang takkan perbesarkan. So kalau orang lebih, duduklah kat atas jalan. Baru kita tengok seronoknya. Bayangkan tengok kalau solat Jumaat sampai kat atas jalan raya. Oh, seronok kita tengok suasana macam tu. Baik, so datang kuliah subuh ni ada seorang pelajar duduk depan sekali ni meja Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Anak murid tu duduk kat depan. Setiap hari kat situlah tempat dia. Satu hari ni dia tak datang. Bila dia tak datang ni, guru ni perasan macam 4 orang kat depan ni lah biasa datang, tiba-tiba tak datang, buat kosong kat depan. Okey baik. Mana pergi bawah ni? Lepas tu dia tanya, mana pergi? Dia kata ni budak muda kat depan ni. Dia orang kata, entah tak tahu. Besoknya Syekh pun cerita, dia kata korang tahu apa berlaku dekat budak muda yang duduk kat depan aku ni? Dia kata budak muda depan ni dah meninggal dunia. Okey, bila dia meninggal dunia? Semalam waktu kuliah kita tu, dia on the way dalam perjalanan nak datang kuliah kita, dia meninggal. Macam mana dia meninggal? Jarak rumah dia dengan tempat kita orang belajar ni 30 km. Naik basikal. Dalam sejuk ni naik basikal untuk nak datang kat tempat kuliah ni, on the way kena langgar dengan kereta, meninggal kat tengah jalan. Jadi orang seluk tangan dalam kocek dia ni nak cari identiti kad ke apa IC ni. Terjumpa satu keratan kertas wasiat kepada kedua ibu bapa. Dia tulis siap-siap dah wasiat macam dia tahu-tahu. Dia kata, ibu ayah, kalau nak dapat jalan yang baik macam yang aku dapat ini, tidak ada jalan yang lain melainkan pilihlah jalan menuntut ilmu ni. Maka alhamdulillah Allah meninggalkan dia dalam keadaan perjalanan nak pergi menuntut ilmu bukan. Maka dibuktikan dalam hadis itu tadi bagaimana Nabi SAW puji dan mengatakan orang yang menuntut ilmu, Allah mempermudahkan jalan mereka ke syurga. Hadis ni sebenarnya hadis yang panjang. Dalam kitab Riyadhus Salihin diceritakan kisah seorang sahabat tabi'in datang daripada Syam pergi ke Madinah. Daripada Syam dia berjalan kaki bersusah payah. Berapa jarak perjalanan Syam ke Madinah ni? Kalau naik bas sehari semalam. So dia berjalan kaki. Bayangkan tengok berapa minggu dia akan mengambil masa untuk sampai ke Madinah dengan berjalan kaki, hanya kerana nak tanya satu soalan saja. Apa soalan dia? Hukum menyapu di atas khuf, stokin kulit orang pakai ni. Apa hukum nak sapu kat atas ni? Dia nak tanya yang tu saja. Ketika dia sampai, dia pun bagi tahu hasrat dia kepada sahabat ni, aku nak tanya soalan ni. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku tengok engkau ni mengingatkan aku tentang sabda Nabi SAW, siapa yang bersusah payah nak mendapatkan ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalan bagi mereka ke syurga. Itu di antara salah satu jalan kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. So ingat 4 benda ni, iaitu i'tiqad yang betul, ikut sunnah. Yang kedua, bertaubat dengan taubat nasuha, memperbanyakkan taubat. Yang ketiga, minta halal daripada kesilapan kita dengan manusia yang lain. Dan yang keempat, ambillah jalan menuntut ilmu. 4 benda ni kita buat, insya-Allah kita akan sampai ke destinasi kita dalam keadaan selamat sejahtera. Okey, selamat sejahtera tanpa cacat celah sedikit pun, insya-Allah. Baik, ada apa soalan nak tanya? Kita dah selesai nasihat yang ke-13. Baik, ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan lah. Ya, sila. Orang bila dosa, dia bertobat. Jadi Ustaz, akan orang yang melihat kejadian dosa itu, sebab dalam soal naik mungkar ni, selemah-lemah iman ialah menolak dalam hati. Okey. Jadi Ustaz, kadang-kadang saya fikir juga ni saya lah, saya fikir, adakah saya nak letakkan iman saya ni lah? Sebab saya takut juga semasa saya letakkan iman saya ni lah, Allah cabut nyawa saya. Jadi apabila kita nampak kemungkaran berlaku dalam hati kita, jadi apa perlu kita buat Ustaz? Supaya kita ni ada juga peranan mata kita kan. Okey, faham. Jadi macam ni saya nak buat. Okey, faham. Jadi saya selepas saya letak selemah iman tadi, jadi saya kena pulihkan balik iman saya. Baik, faham. Di sana ada satu istilah. Okey, soalan yang ditanya, kita tengok mungkar. So kita tengok mungkar ni, dia kata saya boleh ubah, tapi kenapa saya ambil pilihan yang paling terakhir, buat tak tahu dalam hati saya, tinggalkan macam tu saja, sedangkan kita boleh ubah. Sebab tu di sana ada satu perkataan yang disebut sebagai setan bisu. Tahu setan bisu? Setan bisu ni bila dia melihat kemungkaran,
maka dia diamkan. Lebih dahsyat lagi kalau sekiranya dia tahu dan dia buat tak tahu, ataupun dia bersekongkol. Itu dipanggil setan bisu. So di sana ada neraca syariat bagaimana bila kita berhadapan dengan dosa, diminta kita jauhkan dosa. Okey, fine, kita faham. Di sana hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, fa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran ni hendaklah ubah dengan apa? Dengan tangan. Okey. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan hati. Hadis ni kena faham betul-betul, bukanlah bermaksud ke semua mungkar ni kena gunakan tangan. Yang itu yang paling terbaik, atau gunakan lidah. Sebenarnya ini 3 pilihan pada 3 ruang ataupun 3 situasi yang berbeza. Baik. Contoh seorang bapa melihat anaknya tak solat, dia pun ambil pilihan yang ketiga. Dalam hati tak apalah, tak mampu nak tegur anak-anak, tegur dalam hati je lah. Tegur dalam hati, Leman, kau ni tak solat, apa punya teruk lah kau ni. Tak dalam hati kita. Yang ni tak boleh dihukumkan bapak tu bapak yang berdosa. So bapak ni kena ubah dengan apa? Dia mesti kena ubah dengan tangan. Tangan ni maksudnya bukan pergi tombok anak ada sekali, tak. Maksud tangan kuasa, power yang ada pada dia. Power tu. Orang kita katakan kalau polis cara polis, hakim cara hakim, penguasa cara penguasa, kerajaan cara kerajaan. Itu maksud tangan tu tadi. Tangan tu bukan maksud pi tampar. Dan mungkin juga boleh gunakan dalam bab memukul tadi dengan pukulan yang biasa. Contohnya muru auladakum bisalah fi sabi'ah, perintahkan anak solat ketika 7 tahun. Fadhribuhum fil 'ashirah, pukul ketika 10. Pukul ni bukan sekali dia pukul tercabut gigi geraham tu. Okey, bukan, yang tu nak bunuh anak namanya. So pukulan yang tidak memberi bekas, pukulan untuk mengajar, kita katakan nak mendidik. Okey, so boleh gunakan. So tangan maknanya pukul yang bersesuaian. Yang kedua adalah kuasa. Baik, fa in lam yastati' fa bi lisani, bercakap. Bercakap ni yang paling ramai orang boleh buat. Okey, sama ada khatibnya, imamnya, ustaznya, gurunya, ayahnya, maka kita boleh, sahabatnya boleh gunakan dalam bentuk percakapan. Dan bagaimana pula dengan yang ketiga? Hati ini digunakan bila kita bertemu dengan kemungkaran yang kita memang totally takkan mampu buat. Contoh, tuan-tuan tengok ada arak dekat dalam kedai 7E. Kita pun hari tu bawa hammer tak dekat banyak, buka pintu ya tu, pam kata. Cerita dia 3 bulan lah ada lokap. Okey, baik. So maknanya waktu tu boleh ke? Bercakap mungkin boleh, tetapi waktu tu dalam hati kita, sebab power kita tak ada. So apa kata? Ya Allah, aku tak redha dengan kemungkaran yang berlaku ini, dan aku tak mampu nak membasmikan. Ya Allah, peliharalah keturunan aku daripada kejahatan ataupun dosa ni. Itu fadzalika adzaful iman, itu yang paling lemah. Adapun soalan tadi, bila kita melihat satu-satu kemungkaran yang boleh kita ubah, adakah kita nak diam? Tak boleh diam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud kanu la yatanahawna 'anil munkar bal fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Allah kata dilaknat Bani Israel dengan menggunakan lidah Nabi Allah Daud alaihi salam. Mereka ni orang yang tidak mencegah kemungkaran. Bahkan mereka tumpang sekali buat. Maknanya kaum yang Allah laknat bila dalam kaum tersebut tidak ada orang yang mencegah kemungkaran yang berlaku. So apa nak buat? Nak mencegahnya tu melihat kepada kesesuaian kita. Dan yang paling terbaik, setiap orang dia bukan sekadar diajak orang kepada kebaikan, waktu yang sama dia kena cegah kemungkaran. So buat sekadar yang kita mampu dalam ruang lingkup kita, dan lihat kepada kesesuaian perkataan yang kita sebut. Tak semestinya dengan suara yang garang. Contoh Nabi Musa alaihi salam ketika dia pergi jumpa Firaun, apa Allah kata pada dia? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kepada Firaun. Firaun dah melampau. Faqul lahu qawlan layyinan. Okey, katakan kepada dia dengan kata-kata yang lembut. Kenapa Musa pergi menghadap Firaun kena ucap kata-kata lembut? Firaun bukan kejahat, patut pitengki lah habau punya Firaun, orang ngajau. Okey, baik. Orang Melaka. Okey. Baik, so tak perlu pun. Okey, Allah perintahkan kata lembut. Pasal apa? Allah suruh. Siapa tahu kenapa Musa kena pergi cakap lembut-lembut dekat Firaun? Siapa tahu kenapa? Sebab Firaun bela dia daripada kecil lagi sampai ke besar. Firaun berapa lama dah hidup dalam istana tu, Firaun bela dia.
Kalau orang yang bagi jasa dekat engkau boleh sembarangan kau pergi main sergah dia macam tu. Kalau nanti dia keluar satu statement, dia kata, kau tahu tak engkau ni seluar dalam kau aku beli. Kau datang nak komplain aku. Terdiam kita waktu tu. Sebab tu cakap dengan cakap yang lembut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan bapak dia. Bapak dia siapa? Bapak dia lah yang buat berhala. Dia pula pergi musnahkan berhala. So macam mana dia nak buat? Bila dia cakap dengan bapak dia, dia kata sa'astaghfirulaka rabbi innahu ka Nabi Hafiyah. Dia kata, ayah tak apalah ayah. Dia kata, saya akan minta doa ke Allah, Allah ampunkan dosa-dosa saya. Dia masih lagi bercakap. Bapak dia dengan garangnya, la in lam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tak stop kerja jahat kau ni, duk halang aku ni, dia kata aku akan rejam kau dengan batu sampai mati. Dia jawab balik kat bapak dia, dia kata tak apalah ayah. Dia kata, saya minta ampun pada Allah atas dosa yang ayah buat. Masih lagi cakap lembut pasal bapak dia. Sebab tu walaupun kita katakan orang yang kita tegur tu, kalau bapak dia buat mungkar sekalipun, bukan dengan cara pergi sergah, dengan cara cakap yang kasar. Ada satu kisah. Waktu zaman tu saya kata 5 ambil SPM duduk rumah sewa. Jadi kami menyewa kat satu rumah, sebelah tu ada rumah jiran-jiran lain. Anak jiran ni sebaya dengan kami, jadi dia datang duduk lepak kat rumah sewa. Dia ni pula jenis tak semayang, keluarga tak semayang, dia pun tak semayang. Time kami semayang, saya tak pernah ajak dia, tapi saya jenis suka tunjukkan pada dia, mudah-mudahan satu hari dia terbuka hati nak buat. Tiap-tiap hari solat sampai berbulan ni, mungkin dia rasa malu. Tiba-tiba dia kata, kau nak solat kan? Solat sekali boleh? Saya kata tak apa, pergilah ambil wudu. Ambillah wudu. Dia tanya pula, malam-malam korang duk keluar pergi mana? Kita cakap kami pergi belajar dekat masjid. Ada ustaz mengajar, malam ni jom ikut. Malam ni Ustaz Bukhari ni mengajar bab munakahat, bab nikah kahwin. Memang best dia mengajar. Ustaz Bukhari waktu tu macam Ustaz Kazim Elias, macam ustaz tu lah cara dia mengajar tu. Bawa lah dia pergi. Malam tu kebetulan cerita tajuk berkaitan suami dayus, isteri nusyus. Tajuk hangat. Dia pun cakap, mana-mana suami membiarkan isteri tak pakai tudung keluar rumah tanpa izin suami itu adalah suami dayus. Isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, isteri yang nusyus, sekian macam itulah. Apa dia dengar, kita orang pun dengar, balik, selesai, tidur. Pagi besoknya tiba-tiba dengar ada orang datang jerit daripada luar. Nanti kau keluar sekarang juga. Ada orang panggil nama saya. Dia pun keluar, tengok-tengok mak jiran saya tu. Kenapa makcik? Dia kata, hang mulut hang jangan duk korang ajak. Aku cili mulut lagi. Dia kata, saya buat apa makcik? Saya buat salah apa? Dia kata, hang duk ajak anak aku. Rupa-rupanya tuan-tuan tahu apa berlaku? Kawan saya ni, dia dapat ilmu. Malam tu baru dapat ilmu. Besok pagi dia balik rumah mak dia ni tengah tanam pokok bunga depan rumah tak pakai tudung. Rasa-rasa dia cakap apa gambar dia. Okey baik. Dia pisau. Dia kata mak dia kata nusyus dekat ayah keluar rumah tak minta izin, bapak dayus pasal biarkan mak tak pakai tudung. Mak dia pegang bata, baling, dia halau dia daripada rumah. Punca kerana kata-kata tu tadi. Sebab tu kita kata bukan simply boleh main sergah orang macam tu, dia adalah tata cara dia. Kita nak mencegah kemungkaran kan. Itu salah satu cara lah. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Baik, tak? Baik, barakallahu fikum. Ya, ada lagi. Okey ah. Tiga nasihat. Okey. Kita selalu dengar tentang malaikat berdoa Okey. Tapi ceritanya dia berdoa, tapi dia punya ending itu tak pernah dicerita. Dia makbul ke tak makbul. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus soalan. Okey, yang pertama, siapa malaikat ni? Baik, malaikat ni Allah sebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia tak pernah buat dosa pada Allah. Dia makhluk yang paling taat, dia tunaikan setiap perintah Allah dia akan buat. So orang yang tak ada dosa, kemudian taat pada perintah Allah, sentiasa puji Allah, berzikir semua, adakah Allah akan abaikan? Kalau seorang manusia yang baik, dia berdoa, Allah makbulkan. Ini kan pula satu makhluk yang tidak ada dosa, dan kerja dia memang menyampaikan kepada Allah. Sebab tu kita katakan yang mendoakan kita ni bukan Tok Imam. Tok Imam mungkin boleh kira lagi, yang ni malaikat. So adakah mustajab doanya? Of course, kerana Allah menceritakan tentang doa tersebut, so menunjukkan bagaimana doa itu adalah doa yang mustajab. Di sana ada lagi hadis, bukan yang tu ayat Quran, ada hadis yang menceritakan doa malaikat. Pernah dengar tak cerita sedekah subuh? Kan, sedekah subuh. Saya kadang geram juga ustaz-ustaz ni baca hadis tak habis. Bacalah bagi habis supaya orang faham. Kita duk cerita kat orang sedekah subuh, dia tak tahu kata hadis tu cerita dua sedekah.
Satu sedekah subuh, satu sedekah asar. Okey. Tapi yang duk cerita sedekah subuh saja. Sebenarnya sedekah ni waktu pagi boleh, waktu petang boleh, waktu mana-mana pun boleh. Habis tu, kesian orang minta sedekah waktu petang tak dapat apa, dah dapat semua kat orang pagi. Okey, baik. Pasal nak sedekah pagi belakang. Hadis tu datang, Nabi SAW kata, tiap-tiap pagi ada 2 malaikat. Dia akan mendoakan kepada manusia. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti balik pada orang yang bersedekah, berikanlah kerosakan pada orang yang menggenggam. Malaikat ni akan perhati kita ni tiap-tiap pagi ni, siapa yang jenis pemurah ni. Dia akan doakan kepada manusia tu. Dan tidak akan datang juga waktu petang, melainkan ada 2 orang dan malaikat lagi pula. Dia akan lihat orang yang memberi, dia kata, ya Allah, berikan ganti balik pada orang yang memberi waktu petang, berikan kerosakan pada orang yang menggenggam. So maknanya pagi dan petang. So ada malaikat yang mendoakan. Apa lagi doa malaikat? Waktu ketika kita mendoakan orang di waktu yang gaib. Okey, sahabat kita yang tak datang, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan sahabat kami yang tak datang akan datang pada minggu depan. Okey, yang kedua, ya Allah, panjangkanlah usia mereka, berikanlah kesihatan pada mereka. Malaikat waktu ni, sekarang ni juga malaikat terus tulis, dan malaikat katakan, ya Allah, walaka fima da'auta, bagi orang yang mendoakan itu sama macam dia doa dekat kawan dia. Siapa yang doa ni? Malaikat. Okey. Mana lagi doa malaikat? Malaikat doakan pada orang yang istiqamah. Okey. So, admin kena cek siapa yang tak pernah ponting. Tak pernah ponting tu maknanya istiqamah lah ni. Orang istiqamah, apa pahala orang istiqamah? Kata Nabi SAW pada Sayyidina Hanzalah, dia kata, wahai Hanzalah, kalau engkau istiqamah di dalam sesuatu perkara, tajid, engkau akan dapati di mana saja tempat yang engkau pergi dan engkau lalui, para malaikat akan berbaris. Malaikat akan berbaris dan mendoakan kepada engkau walaupun engkau berada di atas pembaringan. Malaikat doakan dia. Baik, hadis yang lain lagi, hadis ketika mana kita keluar daripada rumah, kita baca ayat Al-Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Dan kita baca ayat Kursi, maka sepanjang perjalanan dia pergi balik akan dijaga oleh para malaikat yang mendoakan kesejahteraan dia waktu tersebut. Maka itu menunjukkan bukti bagaimana Allah jadikan malaikat salah satu makhluk yang kerja dia mendoakan kita, dan pasti doa daripada malaikat itu adalah doa yang makbul, kerana mereka makhluk yang tidak sama sekali melakukan dosa pada Allah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah